Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت رواه أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sebagai seorang yang beragama Islam, yang mempunyai banyak kelebihan di atas muka bumi ini berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang Islam, orang-orang beriman diberikan sesuatu, diberikan satu perkara yang sangat besar, yang berkekalan, yang tidak akan musnah, tidak akan binasa walaupun selepas dia meninggal dunia. Sesuatu yang dia akan bawa walaupun setelah dia mati. Itulah iman dan amal yang merupakan bekalan ataupun simpanan kepada orang-orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ketika di dunia, kita bukan hanya dapat nikmat-nikmat dunia yang sama seperti mana yang didapati, yang diperolehi oleh orang-orang bukan Islam, seperti nikmat makan minum, tempat tinggal dan kesenangan-kesenangan yang lain. Namun begitu, nikmat iman dan Islam merupakan satu anugerah, satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bernilai, sangat berharga. Maka oleh kerana itu, kita dalam proses, dalam perjalanan untuk memperelokkannya, membaikinya dan mengumpul sebanyak mungkin pahala bekalan yang kita akan bawa ke alam akhirat sana, insya-Allah. Masih lagi di dalam rakaman ataupun dalam hadis yang ke 40 daripada himpunan kitab, himpunan hadis yang ada di dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk hadis jemaah hadis Qaryah Surau As-Sadiqin, Taman Desa Sentosa, dan juga kepada semua muslimin muslimat. Hadis yang ke-40 di dalam kitab Mastikah Hadis ini menceritakan tentang 3 perkara, iaitu berkenaan dengan sedekah dan juga berkaitan dengan sabar terhadap kezaliman dan berkenaan dengan keburukan, berkenaan dengan bahaya sikap meminta-minta kepada orang lain, iaitu sikap meminta-minta tanpa berusaha, tanpa ada keuzuran, ini akan membuka kepada pintu kefakiran. Dan di dalam hadis ini juga terdapat sabdaan Nabi SAW berkenaan dengan 4 golongan manusia, di mana 4 golongan ini adalah sama ada golongan orang yang pertama, orang yang ada harta dan ada ilmu, ada
ada iman, maka dia akan gunakan harta mengikut jalan yang diredai oleh Allah. Yang kedua, golongan orang yang tidak ada harta tapi ada ilmu, ada iman, maka dia berazam, dia bercita-cita untuk menggunakan harta jika dia ada di jalan Allah, maka dia dapat pahala dengan sebab niat dan keazaman itu. Kemudian golongan ketiga, orang yang dikurniakan harta tetapi tidak ada ilmu, tidak ada iman, maka dia telah menggunakan hartanya itu pada jalan yang salah. Dan kemudian dia gunakan harta itu pada jalan yang salah, dia memutuskan silaturahim dan dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akhbathul manazil, kedudukan untuk orang yang ada harta yang paling buruk di sisi Allah. Dan ada juga satu golongan lagi, yang keempat, dia tidak ada harta dan dia juga tidak ada ilmu, tidak ada iman. Namun begitu, dengan sebab itu tidak ada ilmu, tidak ada iman, maka dia bila melihat orang-orang yang ada harta, yang menggunakan hartanya pada jalan yang salah, dia pun bercita-cita, kalau aku ada harta, aku nak buat itu, buat ini, macam orang yang bersalah itu, orang kaya yang bersalah itu, orang kaya yang melanggar syariat Allah Ta'ala itu, maka dia pun dapat pahala, dia pun dapat dosa sama walaupun dia tak buat lagi, dia tak ada harta pun lagi. Maka itulah golongan-golongan ataupun tiga pembahagian, tiga golongan pertama dan 4 golongan manusia di bawah tajuk harta dan juga niat. Dalam kitab Mustikah Hadis ini dibawakan beberapa isi huraian kepada hadis. Huraian yang kedua, huraian berkaitan dengan sedekah, perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang 3 perkara. 2 di antaranya sungguh baik dilakukan dan yang satu lagi haram dilakukan. Perkara bersedekah. Kebanyakan manusia merasa berat hendak bersedekah atau menghulurkan derma bakti kerana pada lahirnya atau pada zahirnya perkara itu mengurangkan harta bendanya. Nampak macam bersedekah ini mengurangkan harta. Ada RM100 beri 10, nampak macam tinggal RM90. Itu pada zahirnya sahaja. Tetapi sebenarnya, hakikatnya, di sebalik itu ada keberkatan. Di sebalik itu pasti akan ada ganti yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Sebagaimana ada satu hadis berkenaan dengan bersedekah pada waktu pagi, di mana orang yang bersedekah ini para malaikat akan mendoakan khusus untuknya supaya dia diberikan ganti daripada harta yang dia keluarkan untuk sedekah. Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang memberikan harta, orang yang bersedekah, orang yang menghulurkan bantuan. Dan juga ya Allah, berikan kepada orang yang mumsikan, orang yang tahan harta dia, yang tak bersedekah, yang tak menghulurkan bantuan, yang kedekut, talafan, kehilangan, kebinasaan pada hartanya. Jadi walaupun nampak macam kalau simpan harta, patutnya bagi pada orang yang perlu, patutnya bagi pada orang yang susah, terutamanya saudara mara, terutamanya orang yang terdekat. Nampak macam simpan, selamat, tak keluar duit. Namun begitu, di sebalik itu adanya kebinasaan, adanya pengurangan, adanya hilang berkat yang kita tidak sedari. Perkara yang kedua, iaitu berkaitan dengan bersabar terhadap sesuatu kezaliman. Maknanya kebanyakan manusia tidak sanggup bersabar terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan kepadanya, bahkan ia merasa terhina menanggungnya.
Tentang ini baginda menegaskan bahawa bersabar dalam menghadapi kezaliman tidak sekali-kali akan merendah atau menghinakan orang yang bersabar itu, bahkan tetap akan menambahkan kemuliaannya, kerana ia selain mendapat pahala sabarnya, ia pula dihargai dan dipandang baik, manakala orang yang menganiayakannya dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh masyarakat. Di akhirat nanti satu perkara yang akan diperoleh oleh orang yang dizalimi dahulu di dunia, dia akan dapat kembali haknya. Dia akan dapat balik haknya di dunia. Katakanlah ada orang yang dizalimi, yang ditindas di dunia ini, tak dapat pembelian di dunia. Tak ada siapa pun peduli, ataupun dia sabar dan dia sembunyikan. Maka perkara itu sebenarnya bukan sia-sia. Bukan sia-sia, bukan habis macam tu aja. Bukan seperti yang manusia yang orang fikirkan, kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dizalimi ini lalu dia bersabar, dia hanya mengharapkan ganjaran dan keridaan daripada Allah, maka insya-Allah di akhirat nanti akan ada ganjaran yang menantinya, akan ada pembalasan baik untuknya. Bahkan kita pernah dengar hadis tentang bahayanya orang yang menzalimi, menindas orang lain. Kalau dia datang berjumpa dengan di hadapan kalau dia datang di mahkamah Allah pada mahsyar nanti dengan pahala yang banyak pun, apabila dia ada menzalimi orang, ada memukul orang, ada menganiaya orang, ada menindas orang lain, maka dia perlu bayar. Dia perlu bayar dengan amalan dia, pahala yang dia ada. Dia perlu bayar dengan pahala yang dia ada. Katakanlah dia buat kezaliman itu banyak pada orang, sehingga 1000 kezaliman, 1000 penganiayaan, 1000 hak diambil daripada orang lain, maka dia perlu bayar. Katakan habis, dia cuma ada 900 kebaikan, pahala, maka yang tak cukup bayar itu dia perlu ambil pula dosa daripada orang yang dizalimi itu. Itu keadaan orang yang ada amalan tu, ada pahala banyak, datang kepada mahsyar, tapi oleh kerana ada kezaliman yang dibuat pada orang lain, maka di sana akan diselesaikan. Maka oleh kerana itu, marilah kita mengambil pelajaran dan iktibar bahawa hendaklah kita menjauhi perbuatan menzalimi orang lain. Dan banyak jenislah kezaliman ini. Bukan hanya kezaliman itu dilakukan oleh orang atasan, orang besar. Bukan hanya dilakukan oleh raja-raja yang zalim, tidak. Kalau zaman dahulu, kita lihat pengajaran-pengajarannya daripada orang yang berkuasa tapi tak beriman kepada Allah. Pastilah. Lihat kepada Firaun, lihat kepada Raja Namrud, lihat kepada raja-raja yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menzalimi rakyatnya, seperti Firaun menzalimi Bani Israel, maka pastilah itu nampaklah. Tapi kezaliman sesama manusia, sesama orang yang sedarjat, sesama kawan-kawan, bahkan dia khawatiri bukan dengan orang yang kita kenal aja, orang yang kita tak kenal pun kita ada hutang dengan dia. Ditakuti kita ada mencerca dia, mengutuknya, maka itu pun akan ada list nanti, ada kaitan nanti di pada mahsyar nanti. Maka oleh kerana itu, bersabar terhadap kezaliman itu merupakan satu perkara yang merupakan simpanan, yang merupakan bekalan kepada orang yang bersabar ketika menghadapi kezaliman. Di dunia ini Allah SWT berikan kemuliaan, dan di akhirat nanti akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, keburukan perbuatan meminta. Dalam kitab ini diletakkan meminta sedekah, ataupun dengan kata lain, baba mas'alatin, maknanya pintu meminta-minta.
apabila seorang telah buka pintu meminta-minta pada orang lain, maka akan dibukakan pada dia pintu kefakiran. Sesetengah orang dengan sebab bawaannya yang keji lebih suka meminta sedekah, meminta-minta daripada berusaha ikhtiar untuk menyara hidupnya atau membanyakkan hartanya. Mengenai hal ini, baginda menegaskan bahawa baginda SAW menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan yang demikian amatlah buruk akibatnya, kerana selain beroleh kemurkaan Allah, jiwanya sentiasa papa dan tamak haluba sekalipun banyak harta yang dapat dikumpulkan. Baik, jadi perbuatan meminta-minta ini adalah memang perbuatan yang dilarang oleh syariat. Maknanya walaupun ada kemampuan untuk bekerja, ada kemampuan untuk berikhtiar, tetapi memilih untuk minta-minta, dan ini memang berlaku pada sebahagian orang. Tapi tak dinafikan kita pada waktu ini, pada ketika ini memang ada orang yang betul-betul susah, dan ada banyak keadaan manusia. Kita tak boleh menilai satu keadaan sahaja. Contohnya, orang tu memang mengambil kesempatan daripada kebaikan orang lain. Ini berlaku. Maka inilah antara perbuatan yang dilarang. Contoh, dikala ada ramai orang yang baik, ramai orang yang mulia, ramai orang yang pemurah, maka dia ambil kesempatan. Itu belum lagi kalau dah memang tipu. Itu memanglah, itu bukan setakat dia salah dari segi meminta-minta, dia dah memang menipu manusia. Contoh seperti yang susahnya orang lain, dia ambil kesempatan, letak nombor akaun sendiri, gunakan cerita orang lain, maka masuk dalam akaun dia. Ataupun memang scammer lah, memang tipu. Itu bukan kata meminta-minta lah, itu memang ambil. Dan ada juga yang memang sebahagiannya dah terbiasa dengan dapat sumbangan. Ini pun satu perkara yang tak bagus juga kepada seseorang. Dia memang dah terbiasa minta. Ada jalan untuk minta, dia minta. Dalam keadaan dia boleh berusaha, dalam keadaan dia sihat, dia tak ada keuzuran. Memang pernah berlaku, yang sebagaimana yang diceritakan ataupun pengalaman orang-orang yang terlibat dalam urusan-urusan pemberian zakat dan sumbangan ini. Orang yang susah memang ramai, memang layak menerima zakat, kerana memang sebagai asnaf, ada yang sakit, ada yang anak sakit, ada yang memang tak boleh bekerja. Jadi orang-orang begini, pastilah mereka tidak salah, mereka ini mendapat bantuan, bahkan mereka minta pada jalan yang betul. Memang mereka perlu dapatkan bantuan daripada jalan yang betul, seperti jalan zakat. Orang yang berhutang pun ada jalan dia untuk dapatkan zakat. Bukannya bila dah berhutang kemudian tutup, timbus lubang, buka lubang baru tu berganda-ganda lagi silapnya, berganda-ganda lagi salahnya. Berhutang dengan ahlong contohnya. Memang pernah jumpalah, saya sendiri pun pernah jumpa orang yang pada awalnya berhutang dengan biasa je lah, dengan cara hutang yang tidak salah dari segi undang-undang lah, senang cerita. Wallahualam, berhutang dengan pinjaman Islamik ataupun sebaliknya. Tapi bila dah terlibat dengan satu meminta kepada orang yang salah, yang bukan setakat riba lagi, berganda-ganda lah ribanya, dan bahayanya dari segi undang-undang tu memang salah sangat lah. Maka dia akan terikat, dia akan ditangkap dan dicengkam oleh perkara itu. Jadi ada pernah berlaku seorang yang zahirnya dia menzahirkan kesusahan sahaja, meminta sana meminta sini, tapi akhirnya orang yang menguruskan pemberian kepada orang itu jumpa dia. Rupanya dia orang senang. Yang ada satu tu imam lah, ini imam yang menguruskan sumbangan lah. Maknanya masjid ada bagi sumbangan, dia antara yang ambil lah di masjid.
rupanya bukan masjid saja, masjid dia saja, masjid lain-lain juga dan orang-orang lain. Jadi apabila jumpa, rupanya memang bukan orang susah lah, orang senang, bahkan senang daripada imam tu lagi, dengan kereta yang besar dan dengan makan di tempat yang mewah lah. Jadi rupanya tu jadi kerja meminta-minta lah, nama ringkasnya. Ada pernah dahulu pun sama juga, nampak seperti orang susah, tapi rupanya ada rumah yang besar dan sumbangan yang dia minta tu cukup untuk dia hidup dengan mewah. Maka perkara ini bukan setakat perbuatan meminta-minta itu saja yang menjadi kesalahannya, bahkan dia telah menyusahkan lagi pihak-pihak bertanggungjawab, pihak-pihak yang menguruskan ini, dan juga telah ambil hak-hak orang lain yang susah. Sepatutnya orang lain yang dapat sumbangan tu, tapi dia yang ambil, maka jadi pula dia memakan harta orang lain. Sebab itulah banyak kelebihan orang yang berusaha dengan tulang belakangnya sendiri. Walaupun perbuatan itu nampak, kerja itu nampak kecil, nampak rendah, sehingga diterangkan bahawa lebih baik, ada hadis yang menyebut bahawasanya Nabi SAW, keburukan akibat perbuatan meminta-minta itu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis-hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang meminta harta orang lain kerana hendak membanyakkan hartanya, maka ia hanya membanyakkan bara api kepada dirinya. Oleh yang demikian, terpulanglah kepadanya sama ada hendak menyedikitkan bara itu atau hendak membanyakkannya. Sesiapa yang meminta sedekah padahal ia mempunyai kadar yang mencukupi untuk keperluan pagi dan petangnya, maka ia hanya membanyakkan bara api neraka kepada dirinya. Sesiapa yang selalu meminta sedekah, maka ia akan dibangkitkan, meminta-minta, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan keadaan mukanya tidak ada sedikit daging pun. Bahkan ada banyak pujian bagi orang yang berusaha dengan tangannya, dengan tulang empat keratnya. Antaranya, sesungguhnya Allah suka dan kasih kepada orang mukmin yang berusaha mencari penghidupan yang halal, sama ada dengan jalan bercucuk tanam, berniaga, bertukang dan sebagainya. Dan memang berbakti kepada tanah ini pun, maknanya kerja dengan tulang empat kerat lah, bercucuk tanam, bertani, kerja, hasilkan sendiri keperluan. Ada sebahagian orang yang dia ada tanah sendiri, kemudian dia bercucuk tanam, dia dia membela binatang, ternak, kemudian dia hasilkan banyak lagi keperluan-keperluan hidup dan dia sendiri guna. Ini berlaku lah. Zaman kita ni pun masih ada. Kalau di luar negara tu biasa. Ada sebahagian orang yang memang dia sentiasa menternak kambing, dia sentiasa bercucuk tanam. Jadi dia punya sumber makanan tu memang datang daripada yang dia usaha sendiri. Bahkan kadang-kadang untuk masak tu, sayur-sayuran ataupun bawang dan lain-lain, keperluan dapur yang dia nak guna tu semua daripada belakang rumah dia je. Semua daripada belakang rumah sendiri. Jadi memang tak pernah terfikirkan bagaimana tahap halalan thayyibah, sebab sendiri yang proses. Saya sendiri pernah berjumpa dengan golongan ataupun orang-orang yang mereka ini tak pernah makan yang dihasilkan dengan proses, dengan produk, memang makan apa yang ada depan mata sepanjang hidup. Sepanjang hidup, sebab memang tak keluar pun daripada kawasan kampung. Jadi kadang terfikir juga, iya ke betul memang kita lihat rumah dan dapurnya, jadi semua sumber makanan tu kalau bukan daripada sebahagian besar daripada yang diproses sendiri, kambing ternak sendiri, sebahagian kecil saja yang memang beli, tapi yang betul-betul fresh juga.
Yang betul-betul fresh. Bahkan ada rumah-rumah yang rumah tu tak ada peti ais pun. Tak ada peti ais. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini masak pagi makan pagi, masak petang makan petang. Tak ada simpan. Itu sebagai salah satu iktibar ataupun contoh sajalah buat kita merenung bagaimanakah kita punya rezeki, bagaimana kita makan minum kita. Namun begitu orang yang senang pula, kita memang bicara orang yang minta-minta, kita bicara orang yang minta daripada orang lain. Namun begitu dalam keadaan situasi seperti kita sekarang, maka orang-orang yang berharta, dia orang yang ada duit, orang yang ada kesenangan, dia perlu lihat orang di sebelah dia. Orang yang ada lebihan harta, dia perlu tengok adik-beradik dia. Apatah lagi mak ayah memang wajib lah. Dia perlu tengok jiran tetangga dia. Jangan sampai ada yang susah. Jangan sampai ada meminta-minta dengan maksud memang minta tu sebab tak ada makan, tak ada minum, tak cukup keperluan. Bukanlah sampai orang duduk tepi jalan, orang tidur di tepi jalan, di koridor kedai, ataupun orang yang tidur bawah jambatan, dia susah. Pada zaman sekarang ini, mungkin orang yang ada rumah tapi dia susah, tak ada belanja. Mungkin orang tu ada tempat tinggal, ada kereta, tapi dia ada keluarga yang sakit. Maka habis hartanya untuk untuk rawatan perubatan yang sakit itu. Jadi kita perlulah bincang juga tentang bagaimana kalau kita ada harta lebihannya, kita utamakan adik-beradik, jiran tetangga kita, pakcik makcik kita. Itulah sepatutnya tempat lebihan harta kita pergi. Ke mana tumpahnya duit lebihan daripada seseorang? Kalau tidak, sepatutnya tumpah ke dalam poket adik-beradiknya, poket pakcik makciknya, poket jiran tetangganya. Tidaklah perlu, ataupun janganlah sentiasa pergi jauh sahaja tanpa menghiraukan tempat lain. Kedua, niat yang suci dan sebaliknya. Nikmat pemberian yang sangat-sangat diperlukan di alam kehidupan ini ialah nikmat kerohanian, ilmu pengetahuan, iman, agama. Dan kedua, nikmat kebendaan, yakni harta. Kedua-dua nikmat itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendapatnya, melainkan dengan menggunakannya pada jalan yang diridai Allah. Jika tidak, maka buruk padanya. Maknanya nikmat ilmu dan juga nikmat harta. Betul. Kedua-dua nikmat ini hanya akan mendatangkan kebaikan jika guna pada tempatnya. Bermakna jika dia ilmu sahaja pun, jika tidak amal ataupun tak guna pada tempatnya, maka dia akan jadi maklumat biasa. Dia akan jadi maklumat biasa, kerana ilmu dia pasti kena seiring dengan amal. Begitu juga harta. Harta ini memang banyak padanya kebaikan jika ia digunakan pada jalannya. Dalam pada itu, orang yang tidak mendapat kedua-dua nikmat itu, tidak ada ilmu, tidak ada harta, tetapi dia mempunyai niat yang benar lagi suci, bahawa kalau ia mendapat nikmat-nikmat itu, ia akan menggunakan pada jalan yang diridai Allah, maka ia juga akan beroleh pahala disebabkan niatnya yang baik itu. Sebaliknya, kalau niatnya buruk, maka buruklah pula akibatnya, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Jadi kita perlu ada niat yang betul dan niat yang besar. Niat yang betul, niat yang besar. Contohnya orang yang, bila kita lihat orang yang berharta dan kemudian dia gunakan harta tu untuk mencari keridaan Allah. Dia gunakan, dia sedekahkan ataupun dia infak pada jalan agama, jalan yang betul. Dia bantu orang susah, dia bantu adik-beradiknya, dia bantu keluarganya, jiran tetangganya. Kemudian dia menyambung silaturahim dengan sebab harta itu. Dia berlaku baik pada pekerja-pekerjanya, anak buahnya. Kemudian dia
menggunakan harta itu dengan cara ataupun dengan tempat yang betul lah. Maka apabila kita lihat orang seperti itu, kita boleh berniat dan bahkan kita perlu berazam untuk jadi, kalau ada duit, ada lebih, mahu jadi seperti itu. Lihat orang bangunkan pondok madrasah, contohnya orang bantu rumah anak yatim, orang infakkan hartanya untuk masjid, untuk surau, orang infakkan hartanya untuk anak-anak yatim. Maka apabila lihat begitu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah, jadikanlah aku seperti itu. Dengan makna kalaulah aku ini ada harta, aku akan buat seperti itu. Maka dengan niat dan azam itu, insya-Allah pahalanya telah dapat. Pahala niat itu. Tapi sebelum jadi kaya, waktu tak kaya lagi pun ada caranya untuk bersedekah, ada caranya untuk infak. Kalau ada sedikit, sedikitlah yang diberikan. Kalau ada banyak, maka banyaklah yang diberikan. Ketika Bani Israel yang melihat Qarun dengan harta-hartanya yang banyak, sehingga kan dia bukan setakat Qarun ini, dia tayangkan harta dia lah, keluar pada waktu petang, bawa pakai pakaian yang mewah, kemudian bawa kekayaan dia, bawa harta dia, kira show off lah kepada orang lain, tunjuk pada orang lain supaya orang lain tengok nampak hebat. Orang lain tengok, oh inilah inilah role model, ataupun inilah tujuan. Kalau nak jadi kaya macam ni, ini dia punya sasaran lah, nak jadi seperti dia. Sehingga Bani Israel sebahagiannya berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Alangkah baiknya kami ni ada harta, dapat macam Qarun ada ni. Oh, kalau kaya macam Qarun ni, oh memang kira bestnya, hebatnya. Innahu ladhu hazzin azim, banyak betul harta dia. Mahu tak banyak, sehingga kan kunci-kunci store-store ataupun dia punya bilik-bilik kebal, khazanah dia kena dipikul oleh pengawal-pengawal dia, orang-orang kuat dia. Sebab apa sampai kunci pikul tu? Satu, kerana gudang tu memang banyak. Satu lagi untuk tunjukkan, kalau dah kunci pun banyak, kunci pun kena pikul. Kan biasa kalau ada harta simpan, cuma perhiasan simpan dalam satu bilik, kuncinya satu je lah. Ini biliknya banyak, biliknya beribu, so kuncinya pun kena pikul, kena bawa. Satu lagi untuk tunjuk lah. Jadi apabila sampai masa, oleh kerana Qarun ingkar, kufur kepada nikmat Allah, ingkar pada Nabi Musa AS, maka ditenggelamkan seluruh hartanya. Maka barulah insaf yang tengok, nasib baik tak dapat, tak jadi macam Qarun. Kalau tak, nampak hebat, ada segala-galanya, bila hilang tak tinggal apa langsung. Harta Qarun yang dijumpai di mana-mana pun bukan harta Qarun tu dulu. Harta Qarun tu di sanalah, di tempat di mana dia ditenggelamkan. Namun begitu, kesimpulannya, marilah kita sama-sama berniat supaya apa sahaja yang kita dapat, sedikit atau banyak, daripada harta kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan pada jalan yang betul. Walaupun belanja sedikit, tapi dengan niat yang betul akan menghasilkan pahala ataupun menghasilkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Beri satu, dibalas ataupun diberi ganjaran 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihah. Barang siapa membawa datang dengan satu kebaikan, maka untuknya 10 kali ganda seumpamanya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.